Assalamualaikum dan selamat petang. Selamat datang ke sesi Facebook Live kita pada hari ini. Saya Wirda, audiologis dari Best React Center Cawangan Penang. Dan hari ini saya bersama dua rakan saya, Puan Syahira daripada Best React Center Cawangan Ipoh dan juga Puan Fatin daripada Klang. Okey, apa khabar semua, sihat ke? Sama baik, Alhamdulillah. Alhamdulillah sihat. Okey, Puan Fatin, Puan Syahira. Hari ini kita akan bawakan satu topik yang sangat menariklah dan jarang-jarang sekali kita dengar, iaitu impak teknologi alat pendengaran terhadap kehidupan seharian kita. Okey, so sebenarnya ramai yang tak tahu ataupun tak sedarlah bahawa alat bantu pendengaran ni dia sebenarnya mempunyai level dan juga teknologi yang berbeza. Okey, jadi seperti yang anda semua tengok dekat tangan saya ni, boleh nampak kan? Ada dua jenis alat, okey. So yang alat sebelah kanan saya ni adalah alat yang basic dan alat yang sebelah kiri saya ni adalah alat yang berteknologi tinggi. So kalau anda lihat dia punya saiz, dia punya warna, dia punya bentuk sama sahaja tapi yang bezanya adalah teknologi yang ada dalam alat ni. Okey, sebenarnya untuk pemilihan alat bantu pendengaran ni, teknologi yang ada dalam alat ni adalah penting untuk pemakai alat bantu pendengaran sebab teknologi yang ada ni lah yang menentukan fungsi apa yang ada dalam alat bantu pendengaran tu. Betul tak Puan Fatin? Betul tu. Yalah, kalau ikutkan apa yang Wirda cakap tu memang betul sangatlah. Sebab salah satu cabaran untuk pemilihan alat pendengaran ni adalah perbezaan teknologi dia sendirilah yang ada pada setiap alat. So setiap alat dia ada kelebihan dia masing-masing, tapi mana satu yang betul-betul sesuai dengan individu tersebut kan. Macam banyak sangat options tapi mana satu yang sesuai untuk diri kita, untuk patient. So alat yang berteknologi tinggi ke, yang canggih ke, atau alat yang biasa-biasa pun dah cukup as long as boleh dengar. Ada patient yang berfikiran macam itu kan, sebab tapi function utamanya lah untuk membantu kita, untuk membantu individu, patient dalam kehidupan seharian. Itu yang kita nak kupaskan lah lebih lanjut dalam perbincangan kali hari ini. Okey, jadi kalau ikutkan kajian, sekurang-kurangnya 30% warga emas ni dia cenderung dia ada masalah pendengaran ni, tapi banyak kajian ni menunjukkan bahawa semakin teruk masalah kehilangan pendengaran ni, psikologi, sosial dan juga emosi serta komunikasi dan earning power juga cenderung merosot. Dia goes with the hearing loss punya keterukan lah. Makin teruk yang loss tu, yang lain-lain yang saya sebutkan tu juga dia merosot jugalah. Jadi kebiasaannya alat pendengaran lah kan yang akan menjadi option pertama, solusi pertama kepada masalah pendengaran ini. Tapi semakin ramai yang ada masalah pendengaran ni, kalau ikutkan kajian, tak semua pun pakai hearing aid ni, tak semua pakai alat pendengaran ni, hanya sebahagian, itu pun tak sampai separuh pun yang memakai alat pendengaran untuk membantu mereka mendengar dengan lebih baik. Tapi kenapa ya hanya sebilangan kecil sahaja yang menggunakan alat pendengaran ini ya, Puan Syahira? Okey, sebelum kita pergi dengan lebih lanjut, saya ingin jom kita berkenalan dululah dengan alat bantu pendengaran. Mungkin para penonton ada yang tak biasa ataupun tak familiar dengan alat bantu pendengaran. Jadi alat bantu pendengaran yang seperti Cik Wira tunjuk tadi tu, dia merupakan satu alat elektronik yang fungsi dia untuk menguatkan bunyi. Jadi hidup ni dengan kuasa bateri lah, sama ada bateri pakai buang, zinc air battery ataupun bateri sekarang dah ada option ataupun pilihan untuk rechargeable ataupun yang boleh dicas semula. Sekarang dah adalah, dulu mungkin tak biasa lagi, sekarang dah banyak option tersebut. Jadi macam handphone dah. Macam handphone dah sekarang. Betul. So boleh dicas dan habis cas balik. So boleh diguna pakai balik lah. Jadi alat ini dia akan membantu individu yang ada masalah pendengaran untuk mendengar dengan lebih baik lah, serta boleh berkomunikasi dengan lebih baik. Jadi alat ni dia
ada 3 komponen utama, iaitu mikrofon, amplifier dengan receiver. Jadi mikrofon ni fungsi dia tangkap bunyi lah. Tangkap bunyi maksudnya bunyi di sekeliling. Bunyi orang cakap, bunyi bising, bunyi anjing menyala, apa-apa bunyi dia akan tangkap. Dia akan tukar kepada tenaga elektrik lah. So electrical signal ni akan dikuatkan oleh amplifier tu dan akan dihantar ke receiver tu dan ditukarkan balik kepada bunyi, dan pesakit tersebut dapat mendengarlah bunyi tersebut. Bunyi tu yang telah diproses. Jadi dalam alat bantu pendengaran ni dia ada kita panggil macam julat frekuensi lah. Maksudnya satu range frekuensi yang mana bunyi yang masuk tu dia nada dia macam mana. So contohlah kita panggil bandwidth daripada 100 sampai 8000 Hz frekuensi dia. Jadi dalam julat frekuensi ni dalam alat bantu pendengaran tu dia dah ada macam kumpulan-kumpulan frekuensi lah. Dia terbahagi kepada beberapa kumpulan, di mana di dalam kumpulan inilah kita panggil channel. Di dalam kumpulan inilah berlakunya proses terhadap bunyi yang masuk tersebut. Macam mana alat tu nak proses, nak bagi power ataupun gain yang setepatnya berdasarkan tahap pendengaran individu tersebut lah. Jadi berdasarkan kita akan buat ujian pendengaran dulu kan sebelum kita pasangkan alat bantu pendengaran. Jadi ujian pendengaran tu dia dalam bentuk plot-plot frekuensi. Macam tu, kekuatan di di sepanjang frekuensi lah, frekuensi rendah, frekuensi tinggi. Jadi sekiranya individu tersebut dia mempunyai tahap pendengaran yang elok sikit di bahagian frekuensi rendah dan teruk sikit di bahagian frekuensi tinggi, jadi alat bantu pendengaran ni dia akan bagi power ataupun gain yang lebih lah untuk bahagian frekuensi yang teruk ni. Jadi di dalam channel inilah yang berfungsinya proses ini. Jadi dalam channel ni juga dia berlaku proses untuk menurunkan bunyi bising, noise reduction ataupun mikrofon punya directionality. Dia akan tengok channel yang mana untuk directionality yang mana, dia nak fokus dekat mana. Dalam channel inilah yang berlaku semuanya. Jadi apa yang kita nak bincangkan hari ini adalah alat basic dengan alat premium lah. So perbezaan utama adalah dari segi jumlah channel ini. Jadi dalam perbincangan hari ini bila kami cakap basic maksudnya jumlah channel yang rendah. Maksudnya kalau premium tu jumlah channel yang tinggi lah. So channel tu kira salah satu ciri-ciri lah. Salah satu. Ada banyak lagi. Betul-betul. Ini yang pertama baru. Ini macam kalau patient datang, kita akan, inilah benda yang kita akan tengok mula-mula lah. So basic ataupun premium. Jadi itulah yang kami nak cakap. Semakin banyak jumlah channel dalam alat bantu pendengaran tersebut, semakin setting tu dia akan jadi lebih tertumpu ataupun lebih tepat, dan hasilnya adalah pengguna dapat mendengar dengan lebih jelas lah. Macam tu. Faham. So kebiasaannya kami audiologist ataupun fitters akan introduce kepada new patient lah pelbagai jenis hearing aid family dan juga pelbagai performance hearing aid level kepada patient. So selalunya dalam 2 hingga 3 hearing aid yang terdiri daripada pelbagai teknologi lah untuk patient compare sendiri kualiti bunyi tersebut, kualiti alat pendengaran tersebut lah. So sebenarnya semakin tinggi teknologi, semakin tinggi dia punya performance level ni, semakin tinggi jugalah kosnya ya. Jadi kalau kita tengok alat pendengaran moden sekarang ni, dia menyediakan ada digital signal processing. Jadi Kak Syah sebut pasal channel, saya sebut pasal pemprosesan isyarat digital lah, yang ini bertujuan untuk meningkatkan results dalam pelbagai persekitaran untuk mendengar lah. So lagi beberapa common features yang ada dalam alat pendengaran ni adalah seperti
multi-channel compression itu ataupun pemampatan berbilang saluran, iaitu dia membolehkan adjustment ataupun kita nak fine tune setting alat tu lebih spesifik ya dalam beberapa spesifik frekuensi. Dan kita ada juga feature directional microphone tadi Syahira pun ada mention jugalah. So yang mikrofon arah ni boleh meningkatkan signal to noise ratio, iaitu syarat kepada bunyi nisbah lah, dengan dia punya function adalah dengan menguatkan bunyi dari hadapan lebih kuat daripada bunyi dari arah-arah lain lah, sebab dia nak kita fokus pada speech kan, dan selalunya speaker kan bahagian di hadapan, so dia nak fokus pada speech. Dan kita ada juga features noise reduction algorithm, iaitu yang bertindak untuk mengurangkan gain, mengurangkan kekuatan bunyi yang tidak diingini, seperti bunyi-bunyi bising persekitarannya yang kurang perlulah, yang agak mengganggu kepada patient. Okay, dan kebiasaannya jugalah semua features yang ada yang saya sebut tadi itu terdapat dalam pendengaran basic, tetapi tahap alat pendengaran yang premium, iaitu lebih tinggi daripada basic ni, terdapat lebih kompleks, automatic dan juga features dalam version yang adaptif serta beberapa ciri yang tak available dalam basic hearing aids ni. Okay, jadi yang saya explain features and kelebihan dia, function dia tu ada dalam basic juga, tapi dekat dalam premium hearing aid ni lebih automatic, lebih memudahkan kerja patient tu sendiri, lebih memberi kemudahan kepada patient lah. So kat sini kita boleh jelas juga lah, agak jelas sebenarnya yang kita boleh katakan yang bahawa features-features yang terdapat dalam alat-alat yang premium ni lebih banyak faedah kepada pemakai lah. Pemakai akan terima lebih banyak kemudahan dalam kehidupan seharian dia, daily life activities, dan banyak situasi juga yang alat premium boleh tackle lah. Contohnya boleh bantu anda dengar dengan lebih tepat dan sedap bunyinya, bunyi lagi smooth, dan masalah-masalah susah dengar dalam situasi bising pun berkurangan dengan alat-alat premium macam ini. Okay. Ya, betul tu. Banyaklah beza dia kan antara basic dengan alat yang teknologi yang tinggi. Okey, jadi apabila seseorang ni yang memakai alat bantu pendengaran, antara tujuan utama kita lah yang kita nak cuba capai ni adalah untuk memastikan pemakai alat bantu pendengaran ni dapat mendengar pertuturan dengan lebih jelas. Okey, so kalau macam kita tengok sekarang ni dah manufacturers dia dah banyak keluarkan alat bantu pendengaran yang ikut zaman yang macam makin canggih lah, okay, dengan pelbagai jenis pembaharuan teknologi. Jadi sebagai contoh, kita juga dalam alat kita ada satu feature natural directionality bagi pemakai alat bantu pendengaran yang memakai di kedua-dua belah telinga. Okay, so untuk feature ni, alat bantu pendengaran di kedua-dua belah telinga ni kita boleh setkan sebagai focus ear dan juga sebagai monitor ear. Kita ada dua option. Jadi kalau alat bantu pendengaran di sebelah telinga kanan ni kita setkan sebagai focus ear, yang sebelah kiri kita akan setkan sebagai monitor ear. Jadi apa yang menentukan feature tu, focus ataupun monitor ear, kita akan tengok tahap pendengaran. Okey, sekiranya tahap pendengaran di sebelah kiri tu lebih baik, dia akan automatically pilih sebagai focus ear lah, dan sebaliknya yang sebelah kanan tu dia akan pilih sebagai monitor ear. Jadi fungsi ni, monitor dengan focus ear ni, fungsi dia apabila pemakai alat bantu pendengaran ni dia apabila kita ada fungsi tu, ada feature tu, pemakai alat bantu pendengaran ni dia dapat mendengar dengan lebih jelas walaupun dia duduk dalam keadaan yang
tempat yang bising, tempat yang banyak bunyi. Sebab fokus ear ni dia digunakan untuk mendengar bunyi-bunyi pertuturan, dan monitor ear ni digunakan untuk mendengar bunyi-bunyi persekitaran lah. Kalau macam fokus ear, kita nak fokus bunyi orang cakap dekat depan. Kalau monitor ear, kita nak monitor environment kita macam mana, ada bunyi kuat ke, ada orang sembang dengan kita ke, kan? Macam tu. Okay, so contoh lagi macam tempat yang bising ni, contohnya kedai makan ke, ada jamuan hari jadi ke. Okay, jadi contoh kalau macam tempat birthday party. Okay, so kita tengah sembang dengan kawan, and then fokus ear tu kita akan fokus pada kawan kita. And then yang monitor ear tu dia akan monitor lah kalau ada orang panggil kita daripada belakang ke. Itu feature yang ada dalam alat lah. Okay, tapi yang saya bagi tahu ni, feature ni dia tak terdapat dalam alat bantu pendengaran jenis basic. Dia ada dalam alat yang teknologi tinggi, ataupun alat yang sederhana, ataupun alat yang berteknologi tinggi. Okay, jadi kalau pemakai, contohnya kalau pasien kita ataupun pemakai alat bantu pendengaran ni, dia adalah seorang yang aktif, sentiasa bersosial ataupun sentiasa pergi dekat majlis-majlis keramaian ke. Okay, so kita boleh cuba alat-alat yang mempunyai feature yang sedemikian, yang berteknologi tinggi lah, macam tu. Betul. Selain daripada itulah yang saya tengok dari segi features ni, ciri-ciri yang antara yang menarik juga yang boleh membantu pengguna dalam situasi yang mencabar adalah impulsive noise reduction. Dia merupakan satu feature ataupun ciri di dalam alat bantu pendengaran yang mana dia boleh membantu untuk mengurangkan bunyi-bunyi yang mengejut. Macam contoh bunyi dentuman ke, bunyi hempasan pintu ke, bunyi macam alatan dapur dia terkena macam tu ke, dia kuat dan cepat. Jadi fungsi ni, features ni juga sangat membantu, dan apa yang saya boleh tengok berdasarkan kebanyakan brand yang premium, dia menawarkan kurang dia punya keselesaan yang paling tinggi lah. Maksudnya bila pemakai alat bantu pendengaran pakai dengan feature ini, jadi kalau berlakunya bunyi-bunyi macam tu dia tak terkejut, dia mungkin dia relax je macam tu lah. Tapi feature ini pun sekarang sudah terdapat dalam beberapa brand, dan ada di performance level yang basic juga. Tapi dia punya kalau kita nak manipulasi berapa banyak dia boleh kurang tu sikit sajalah berbanding dengan premium punya alat pendengaran. Lagi satu adalah fungsi reverberation reduction, ataupun fungsi ini untuk mengurangkan gema. Jadi fungsi ini saya tengok hanya satu berada di alat bantu pendengaran yang premium lah. So kita boleh set fungsi ini untuk pengguna yang memang aktif. Contohnya dia selalu menghadiri event ke, dalam dewan yang besar, yang bergema ke kan. Jadi kita boleh set satu program menggunakan features ini supaya membantu individu tersebut mendengar kurang gema, jadi dapat mendengar pertuturan tu dengan lebih baik lah. Jadi kebanyakannya yang kami tengok adalah perbezaannya adalah dari segi noise reduction punya fungsi lah, seperti yang Puan Fatin katakan tadi. Dalam alat basic pun memang ada noise reduction, tapi berbanding dengan alat yang premium tu jumlah bunyi bising yang dapat dikurangkan tu amat berbeza. Maksudnya bukan nak cakap kalau pakai alat basic tak boleh dengar, boleh dengar, tapi untuk individu yang sangat mementingkan keselesaan, mungkin yang premium tu baguslah, tapi dia datang dengan harga yang tinggi. Ya, betul. Lepas ada satu lagi selain daripada tu, dari segi macam mana kita nak sebab sekarang boleh dikatakan semua alat bantu pendengaran dia boleh connect dengan aplikasi. Semua jenama pun macam tu juga. Okay. Lepas tu beza yang ketara alat premium dengan basic adalah apa
apa setting yang kita boleh manipulate, kita boleh adjust dalam aplikasi tersebut. Yang sebagai ketaranya adalah dari segi mikrofon punya directionality lah. Kalau alat tu premium, dia boleh adjust sangat spesifik, sangat tertumpu dia punya arah tu berbanding dengan alat yang basic. Itu antara perbezaan yang ketara lah yang kita dapat lihat. Mungkin info yang kami bincangkan hari ini, tuan-puan pada penonton boleh tengok supaya boleh nanti kalau tuan-puan ada contoh nak pergi survey alat bantu pendengaran ke, tuan-puan boleh tanya lah. Boleh take note. Ya, betul, saya setuju dengan semua poin Syahira lah. Okay, selain daripada itu saya nak tambah sikit lah. Alat pendengaran yang basic ni dia mempunyai limited programming. So program-program yang masuk programming ni adalah program untuk kuatkan bunyi di sekeliling, program yang reduce bunyi persekitaran tapi fokus pada bunyi di hadapan, serta program yang menjadikan bunyi tu kedengaran lebih natural, lebih semula jadi. Jadi sebenarnya dengan alat pendengaran premium ni, alat pendengaran ni mempunyai program untuk hampir setiap situasi yang anda alami. Sesuatu yang macam Syahira mention tadi, kalau very active lifestyle, better take premium because dia merangkumi semua benda, semua situasi dan menolong anda dalam semua hal dan situasi lah. Okay. So contoh-contoh yang situasi tu, contoh macam dalam kereta ke, di rumah, semasa di restoran, kat kedai kopi, kopi tiam, dalam keadaan bising dekat kenduri, ruang terbuka yang besar dekat padang ke. So pada asasnya apa-apalah situasi yang anda alami ni, dia juga bergantung lah sebab kepada sejauh mana alat pendengaran tu memproses bunyi. Dan juga alat pendengaran premium ni dia ada teknologi untuk memproses bunyi dengan lebih baik. Sebab tu alat pendengaran premium juga dia akan bertukar ke program yang berbeza ni dalam situasi, dia depends pada situation juga. Dia akan tukar-tukar ni, kebiasaannya yang premium ni adalah secara automatik. Okay, so tidak perlu manually tekan sebarang button dekat hearing aids ke, so just tukar dekat apps ke, dia akan auto lah, lebih kepada automatic. Tapi still dia boleh juga manually change the program for you lah. Dan alat pendengaran premium juga sebenarnya lebih baik dalam mengenal pasti program yang anda perlukan dalam aktiviti seharian anda. Maksudnya dia lebih spesifik untuk read, macam read your environment lah, and then adjust it according to keperluan anda, just according to the environment itself. Okay, so ada antara contoh features lain yang available dalam alat pendengaran berteknologi canggih dalam premium jugalah. Okay, adalah on voice processing lah, atau kita panggil OVP. So tujuan feature ni adalah untuk memastikan bunyi suara sendiri, bunyi suara pemakai alat bantu pendengaran tu kedengaran lebih natural, tak seperti bunyi speaker. Sebab kebiasaannya bila kita pakai alat bantu pendengaran ni, kita akan rasa macam sumbat sebab lubang telinga kita ditutup kan. Jadi bila rasa tersumbat ni, mulalah akan rasa macam suara kita dari dalam dengar kuat lagi berbanding suara orang lain. Suara kita kunyah ke, suara kita makan ke, menguap ke, semua tu kita dengar kuat kan. Jadi tak natural. So kalau macam ini, rasa akan kurang selesa lah bila nak bercakap, bila nak makan ke, akan rasa kurang selesa. So dengan adanya features OVP ni, kita pakar audiologist dan juga features akan menjalankan test, and then test tu adalah test OVP ni lah. Jadi ini akan dijalankan first time, pertama kali bila anda akan dapat alat, pertama kali anda nak pasang alat yang baru lah.
So daripada situ kita akan setkan anda punya alat pendengaran berdasarkan test tersebut. Okay. Jadi kalau ikutkan hal ini feature ni akan membuatkan pemakai alat pendengaran ni mendengar bunyi suara sendiri ni dengan lebih jelas, boleh dengar. Sebab sebelum ni bila tak pakai alat ada masalah pendengaran, anda akan rasa suara anda juga perlahan, tapi bila dah pakai alat anda akan rasa suara anda sendiri juga akan meningkat. Okay, and it's normal sebenarnya lah. Okay, anda akan dengar suara sendiri lebih jelas dan natural lah, dan tak terganggu. Suara sendiri tu tak rasa distracted lah bila dalam conversation atau semasa tengah mengunyah makanan ke yang tadi saya cakap tu, ataupun sekiranya ingin mendengar suara orang lain juga, suara orang lain juga akan dengar dengan lebih baik jugalah. Okay. So semasa consultation bersama kita, semasa konsultasi bersama kami akan mengenal pasti dahulu pekerjaan anda, environment, working environment anda, gaya hidup dan keperluan penting dan utama untuk mendengar. So bersertakan sekali lah dengan tahap pendengaran dan juga jenis masalah pendengaran yang anda hadapi tu. So kami daripada situ semua tu kami assess, kami akan cadangkan alat pendengaran yang paling sesuai untuk memenuhi kehendak dan keperluan anda lah, yang akan memberikan manfaat kepada anda dan gaya hidup anda serta keluarga. Tapi sekali lagi perlu diingatkan pemakaian alat bantu pendengaran ni perlu ada minat daripada pemakai tu sendiri, calon-calon yang memakainya alat bantu pendengaran. Sebab alat bantu pendengaran ni bila pakai bunyi dia memang bunyi tak semula jadilah. Tak semula jadi. Tak sama dengan yang lama lah. Pendengaran asal, tak sama dengan pendengaran asal. Tapi alat pendengaran tu dia ada teknologi-teknologi yang tinggi supaya dia nak mimik senatural yang mungkin. Tapi dia memang tak sama lah dengan pendengaran asal. Jadi kerana proses ini dia memerlukan latihan, dia merupakan satu proses rehab oral lah yang memakan masa. Jadi pengguna dia kena selalu pakai dan sentiasa berdisiplin lah dengan pemakaian alat bantu pendengaran supaya dia dapat menyesuaikan dengan keadaan pendengaran yang baru lah. Macam kena ada minat macam tu. Betul-betul nak pakai baru berbaloi lah. Okay. So betul tu. Jadi saya rasa setakat ini saja perkongsian kita pada hari ini. Okay, jadi jika penonton kita ada sebarang persoalan boleh komen dekat bawah Okay, so kita tunggu soalan daripada kita punya penonton. Sebelum tu Kesha boleh tunjuk kita punya promotion. Alright, so mari kita lihat promosi kita yang sedang berlangsung di Best Syariah Center sekarang. So promosi hujung tahun ni sedang berlangsung. Promosi ni adalah promosi untuk menaikkan taraf alat bantu pendengaran. Jadi tadi Puan Syahira, Puan Fatin dah bagi tahu banyak sangat feature yang terdapat dalam alat yang berteknologi tinggi ni. Jadi kalau macam Puan Fatin bagi tahu juga tadi, alat berteknologi tinggi ni biasanya harga dia agak mahal sikit lah. Okay, so disebabkan sekarang ni kita tengah buat promosi untuk naikkan taraf, penonton kita yang berminat untuk pakai alat bantu pendengaran boleh dapatkan dengan harga yang berbaloi dan juga yang lebih jimat lah sekarang. Okay, so promosi ni sampai 31 Januari 2023 sahaja. Okay, kita ada satu soalan. Oh, tak dengar suara. Ada soalan, boleh terangkan sikit apa maksud rehat aural pendengaran Puan sebut tadi. Dia rehabilitasi aural, maksudnya satu proses untuk membaik pulih pendengaran. Maksudnya pendengaran tu memang sebenarnya pendengaran tu dia kekal. Bila kita buat ujian pendengaran dan kita tengok individu ni kena pakai alat bantu pendengaran biasa sebab masalah saraf lah. Jadi tahap pendengaran tu memang kekal, tapi macam mana kita nak bagi pendengaran macam tu dan kita nak bagi kualiti hidup dia lagi baik. Jadi kita pakaikan alat bantu pendengaran supaya kita dapat memaksimalkan
pendengaran yang masih ada. Jadi kita nak pakai alat bantu pendengaran bagi boleh membantu individu tersebut mendengar dan meningkatkan kualiti kehidupan lah. Maksudnya walaupun tahap pendengaran dia ada masalah pendengaran, tapi individu ni masih boleh survive, masih boleh mendengar. Macam tu dengan penggunaan alat bantu pendengaran lah. Macam tu. Betul. Jadi proses ini dia memakan masa lah, bukan mula-mula pakai alat bantu pendengaran terus boleh dengar dengan jelas dan dengan selesa. Tak. Dia amat memakan masa untuk mendapatkan dia punya penerimaan dan keselesaan. Dia biasanya bergantung kepada individu lah. Setiap individu masa untuk dia adaptasi dengan sesuatu yang baru itu lain-lain lah. Ada setengah individu nak adapt dengan new hearing aid, dia nak adapt dengan bunyi sound quality yang baru, dia ambil masa dalam few weeks. Tapi ada setengah pesakit dia ambil masa dalam setengah bulan, tapi ada juga pesakit ambil masa dalam lebih daripada itulah. Dia bergantung kepada individu tersebut dan support system kepada individu tersebut macam mana. Okay. So kita pergi ke soalan seterusnya. Harap-harap menjawablah persoalan Cik Sarah ni. Kita ada soalan seterusnya daripada Nadira. Nak tanya, biasanya akan bagi pesakit try alat yang mana dulu ya, premium atau basic? Okay, so yang tadi kita jelaskan lah, terdapat banyak kelebihan-kelebihan dalam alat. Setiap alat tu ada kelebihan dia. Cuma yang almost lengkap, almost cover all the things yang sepatutnya patient dengar dalam alat premium lah. Jadi sebetulnya praktis yang sebetulnya adalah dengan memberi pesakit, memberi patient pesakit try dulu alat yang premium bagi kita nak bagi fair treatment bagi pesakit yang pertama kali tu nak mencuba alat ni, rasa dulu kesedapan kiranya, the sound quality untuk alat premium ni macam mana. Okay, daripada situ and then patient dapat compare. Bila pakai alat premium, kita bagi dia rasa macam wow dulu, rasa sedap dulu, baru macam kita back tu patients punya budget lah. Tapi biasanya memang kalau bagi saya lah, saya akan try alat yang premium dulu kepada patient. Alasannya adalah as a fair treatment lah kepada patient, walaupun patient awal-awal datang pun dah sebut macam saya nak alat paling murah, tak apa. Kita cuba je dulu, kita cuba sahaja dulu alat yang berkualiti tinggi ni, baru kita pergi based on your budget. Betul. Untuk bagi sedikit idea lah macam mana rasa bila pakai premium, dan patient boleh bezakan sendiri. Betul, sebab patient sebenarnya dia tak tahu yang alat bantu pendengaran ni dia ada banyak level kan. Dia just ingat alat bantu pendengaran sangkut boleh dengar clear. So yang membezakan ni adalah teknologi. So sebab tu macam Fanti bagi tahu, kita akan try yang premium dululah. Kalau ada budget tak okey, tak boleh nak go for premium, kita akan bagi yang medium ataupun yang basic. So nanti boleh decide lah yang mana satu yang okey. Tapi kita akan shape patient expectation jugalah. Betul. Okay. Tengok macam mana dia punya surrounding kan, tempat kerja, so mana, lifestyle. Apa yang dia nak, tengok. Kita akan bincang lah waktu sesi percubaan alat. Okay. Terusnya sudah tiada soalan. Ya. Kita nak tunggu soalan ke? Mungkin lagi 2 minit. Lagi 2 minit. Oh, paling lama juga 2 minit tunggu soalan. Kalau dah tak ada, kita akan Okay. So yang tadi tu kalau ikutkan tu yang kita explain tadi tu, ada premium, basic. Sebenarnya ada juga kan yang tadi Syairah sebut julat tengah-tengah.
Jadi basic, pertengahan dan juga premium. Selalunya kalau macam public dia kurang tahu kan apa beza tu, features tu apa pula. Boleh bagi tahu features tu apa, tapi bila features dalam hearing aid ni words dia agak complicated dan penerangan dia kalau ikutkan bagi bukan yang dalam bidang ni dia akan rasa benda tu sama tapi sebenarnya tidak lah. So usually kita akan bagilah analogy yang untuk membuatkan patient lebih faham. Selalunya analogi yang selalu kita bagi patient, kalau contohlah ikut megapixels kamera kan, walaupun dia sebenarnya tak boleh, walaupun sebenarnya macam tak proper, tapi untuk patient lagi faham tu usually can give lah. Kalau ikutkan macam nak bagi patient nampak terang tu, kalau contoh tengok kamera handphone megapixel, contoh kita ada 4 megapixels dengan 10 megapixels. So yang 10 megapixels tu lagi clear, lagi jelas lagi bila kita tangkap gambar. Tapi bila 4 megapixels tu masih boleh tangkap gambar lagi tapi tak se-clear, tak sebagus, tak secantik gambar yang 10 megapixels tu. Itulah antara close analogy lah dalam teknologi kalau kita nak nampak perbezaan tu. Betul. Kita ada soalan, boleh soalan. Ya, teruskan. Boleh recommend brand yang bagus di pasaran tak? Okay, untuk jenama ni dia sukar sikit nak jawab soalan ni kerana setiap jenama alat bantu pendengaran tu dia bunyi dia di dalam alat bantu pendengaran tu ada perbezaan. Jadi ada pesakit, ada pengguna dia gemar brand A, tapi ada pesakit dia tak suka brand A. Jadi kena cuba dulu. Kena waktu datang untuk ujian pendengaran, kami akan bagi cuba beberapa jenama. Lepas tu Puan boleh pilihlah yang mana yang Puan rasa paling sesuai dengan Puan punya, macam mana, yang mana Puan rasa selesa lah. Macam tu lah. Sebab kami tak boleh nak cakap satu brand ni ini paling bagus. Tak, kami tak boleh cakap macam tu. Sebab semua brand bagus. Semua brand ada kelebihan dia masing-masing. Dia ada kelebihan dia masing-masing. Macam tu. Tapi secara keseluruhannya ciri-ciri ataupun features yang kami bincangkan tadi, kebanyakan jenama sekarang memang dah ada. Macam tu. Cuma tahap teknologi yang mana? Macam tu lah. Jadi kalau contoh Puan datang untuk percubaan alat, Puan boleh bagi tahu apa Puan punya expectation, apa yang Puan nak, dan kami harap melalui kami punya perkongsian hari ni boleh bagi Puan sedikit idea. Apa yang nak tanya, apa features yang Puan nak, macam tu lah. Lepas tu kami akan terangkan ikut yang sepatutnya lah. Macam tu. Okay, harap menjawablah pertanyaan Puan ni. Kalau Puan ingin mengetahui lebih lanjut, boleh ke center kami berdekatan ya. Ini soalan terakhir ni ya. Assalam, saya ada nenek yang pakai alat pendengaran. Boleh saya tahu ada tak alat yang boleh monitor sekiranya dia jatuh atau pengsan? Saya Okey, terima kasih Encik Raimi kerana bertanyakan soalan. So untuk persoalan Encik Raimi ni, dia ingin spesifik ciri-ciri, spesifik features untuk monitor nenek dia yang untuk monitor nenek dia. Maksudnya kalau macam sekiranya jatuh atau pengsan ni, kemungkinanlah saya assume ada risiko untuk dia jatuh ke sebab mungkin dia berseorangan. Jadi kalau macam ini ada few brands yang available untuk this feature, dan this feature specifically untuk fall alert lah. This feature ni kita kena activatekan sendiri, once kita dah activatekan dia akan fix kat situ lah. So this feature ni dia punya function dia
lebih kepada untuk detect kalau contoh nenek Encik Rahimi contoh terjatuh, dia akan detect yang nenek Encik Rahimi itu jatuh, and then daripada situ dia akan hantar alert kepada contact list yang berada dalam setting yang kita dah set pada awalnya. Usually kita akan set benda tu semua dalam aplikasi, dalam apps. Okay, so daripada situ Encik Rahimi akan dapat notification lah yang mengatakan bahawa nenek Encik Rahimi ni ada jatuh. Jadi kat sini boleh mengurangkan risiko menjadi nenek Rahimi untuk jadi lebih teruk. So Encik Rahimi akan alert lebih awal dan akan bantu nenek dengan lebih cepat. So ada sebenarnya features ni. Okay, harap menjawab soalan Encik Rahimi ya. Okay, saya rasa itu sahaja soalan daripada penonton kita. Terima kasih kerana menonton dan sudi bersama kami. Kita jumpa lagi. Okay, bye-bye. Okay, bye. Bye. Bye.